buat apa, ayam paprik, mestinya ada steps yang kita kena ikutlah. Satu apa, dua apa, baru boleh hasilkan kek. Kalau tak dia jadi apa, lempeng mungkin. Tu jadi apa, pancake mungkin. Nak kek, ikut steps macam mana nak buat kek itu. Macam tu juga dasar awam ini, yang namanya pelbagai, tak semestinya dasar, boleh jadi akta, enactment, undang-undang, projek, program, kempen, larangan, peraturan, semua. Asalkan dia adalah keputusan kerajaan untuk selesaikan sesuatu. Okey, justru, so pengenalan dia kata apa, dasar awam ini dia kata adalah satu siri yang bersifat intelektual. Kerana apa? Kerana pembuatan itu melibatkan banyak steps yang perlu ada kajian, yang perlu ada apa kita panggil, kajian daripada bukan satu tapi banyak kajian, kena buat survey. Itu semua memerlukan seseorang yang apa, bila cakap berkenaan dengan survey, kajian, dia perlukan seorang yang pakar. Pakar pula adalah pastinya pakar dalam bidang itu yang nak dibuat dasar itulah. Kalau dasar itu berkenaan dengan kesihatan, kan pastinya memerlukan seorang pakar dalam bidang perubatan, dalam bidang kesihatan. Kalau kesihatan pekerjaan, misalnya kata, kena ada dalam kesihatan pekerjaan. Kalau berkenaan dengan perubatan moden, awaklah para doktor nanti yang bakal dianugerahkan. Kerana apa? Macam mana kena orang yang pakar, satu melalui dia punya kelayakan, ada sijil tertentu, PhD mungkin, ataupun melalui pengalaman dia dalam satu-satu ketika itu, dalam 20 tahun itu dia dah bekerja dalam certain sektor, dia dah pergi melakukan kajian, dah melawat sana, sertai conference, misal kata. Okey, banyak kajian yang dia dah lakukan. Justru dia adalah seorang yang pakar dalam bidang dia. Okey, contohnya tadi perubatan, banyaklah sekarang ni, terutama sebab penyakit COVID ni. DG Hisham antaranya, kan seorang yang pakar, justru dia juga dikira sebagai salah seorang yang membuat dasar. Okey, ataupun dalam bidang keuangan, nanti kita tengok dalam bidang keuangan, siapa nama dia, Tengku Zafrul, YB Tengku Zafrul, seorang menteri. Menteri apa? Tengku Zafrul? Menteri Keuangan. Ya, betul. Menteri Keuangan yang dilantik oleh Perdana Menteri, tak perlu pun melalui dilantik Perdana Menteri, dilantik oleh Yang Teragung atas nasihat Perdana Menteri untuk pegang jawatan Menteri Keuangan. Tak perlu susah-susah masuk pilihan raya, tak perlu pergi kempen, perlu. Cumanya dia perlu mahir dalam bidang dia lah. Okay. So dilihat perlunya itu yang seorang CEO perbankan, bank CIMB untuk beberapa ketika. So nampak dia ni ada credibility beliau. Beliau ada credibility boleh jadi Menteri Keuangan. Antara banyak apa kita panggil, banyak dasar yang telah dibuat lah. Antaranya BPN, antaranya package prihatin masa PKP hari tu. Kemudian terbaru sekali esok. Kita ada apa esok berkaitan dengan keuangan? Ada apa? Bajet. Betul, Bajet 21. Betul, daripada situ kita akan tengok. Betul Jonathan, daripada situ kita akan tengok berapa diperuntukkan kepada apa. Katalah kepada bidang perubatan, berapa puluh juta, berapa bilion agaknya. Kepada pelajar, misal kata pelajar institusi, mungkin ada inisiatif-inisiatif yang akan diberikan. Memandangkan kes COVID inilah, memandangkan situasi COVID ini. Ramai orang hilang kerja, pelajar mungkin sukar untuk buat, mungkin ada nak buat kelas online, sukar sebab tak ada, misal kata tak ada telefon, misal kata tak ada laptop, tak ada internet. Mungkin ada inisiatif-inisiatif yang diberikan oleh kerajaan. Sebab tugas kerajaan adalah untuk menyelesaikan masalah rakyat, tapi bukan semualah. Okay. Mana yang sepatutnya dia selesaikan? Itu. Sebab tu perlunya orang yang pakar. Daripada situ dia ada data, dia ada kepakaran dia, so apa yang paling sesuai diletakkan dalam satu dasar itu. Okay, yang pastinya apa? Mestilah orang pandai dan dikenali sebagai aktor, orang itu dalam dasar awam lah dikenali sebagai aktor. Kemudian yang pastinya dasar itu mesti sekurang-kurangnya mencapai
diselesaikan secara optimum. Nak selesaikan secara 100% kemungkinan tidak, okey, sebab undang-undang manusia buat, okey, pastinya tidak sempurna. Justru dia hanya letakkan dasar itu sekurang-kurangnya secara optimum boleh diselesaikan dan memberi faedah kepada masyarakat, macam gitu. Okey. Kemudian ini adalah peringkat pembuatan dasar awam. So dasar awam ni dia melalui bagaimana dia sebelum adanya satu dasar awam, kan, mengenal pasti masalah. Ada 5 peringkat: mengenal pasti masalah, peramalan, perancangan, pelaksanaan dan akhir sekali penilaian sesuatu dasar. Okey. Yang buat ni siapa? William N. Dunn. Okey, ini dia. Orangnya ni bukan Pros ID tau. Ingat Pros ID pula kan? Bukan. Itu adalah William N. Dunn. Okey. Saya pernah cakap dengan awak kan, Pros ID salah seorang pembuat, nak kata bahawa orang itu pakar dalam bidangnya lah. Pros ID dia buat satu dasar di negeri mana? Di negeri Kelantan, berkenaan dengan wanita di negeri Kelantan itu. Dia buat dasar wanita Kelantan. So terpakai di negeri Kelantan lah, yang meletakkan wanita itu dalam tahapnya yang tersendiri dalam bidang apa? Pendidikan, perniagaan antaranya. Okey. Itulah dia. Pros ID sebagai apa kita panggil, sebagai ketua pembuatan dasar itu. Dia perlu disokong oleh beberapa orang juga, sekumpulan orang lah yang juga pakar. Okey, maksudnya Tengku Zafrul tadi tu disokong oleh dia punya pegawai-pegawai ekonomi yang juga pakar. Okey, so kelas pertama, dia kata apa? Pentingnya bila ada satu masalah itu, sebelum jadinya satu dasar awam, kena pasti masalah. Awal-awal dulu kita kata dasar awam lahir bila ada masalah. Tapi bagaimana untuk selesaikannya itu, kena tengok secara tepat apakah masalahnya. So namanya adalah mengenal pasti masalah. Okey, kena tepat sebab ada ketika bukan bagi setengah orang ia bukan masalah. Okey, bagi satu pihak ia bukan masalah. Tapi bagi satu pihak lagi ia adalah satu masalah yang perlu diselesaikan segera. Okey, contohnya ini gambar ni kita bagi ni, keciciran pelajar. Pelajar apa? Pelajar daripada masyarakat orang asli, orang asal. Satu segi, Kementerian Pendidikan lihat kanak-kanak ini tertinggal dalam pelajaran, tercicir dalam pelajaran. Banyak sebab kerana tercicir itu. Rumah jauh daripada sekolah. Lagi apa? Rumah jauh daripada sekolah. Apa lagi? Fasiliti tak cukup. Kanak-kanak itu sendiri tidak mempunyai kelengkapan yang cukup untuk ke sekolah. Baju sekolah misal kata, kasut sekolah, alat tulis misal kata, buku. Dia tak mampu untuk adakan benda itu. Keluarga dia tak mampu untuk adakan, justru dia pilih untuk tidak ke sekolah. Itu satu punca, banyak punca lah dari satu segi daripada Kementerian Pendidikan. Tapi dari satu segi, masyarakat orang asli ada sesetengahnya melihat mereka okey je tak pergi sekolah. Kan fine je, lantaklah kan. Boleh, maksudnya kerana apa dia rasa okey saja untuk tidak pergi sekolah itu, tak pergi sekolah pun tak apa. Kerana persekitaran dia sendiri boleh membantu dia, kan. Dia tak perlukan pendidikan, tapi dia hanya perlukan apa? Makanan, tempat tinggal, minuman, itulah, itu cukup. Asalkan ada asasi ini, cukup dengan dia kenal hutan, dia ada kenal pokok rambutan, dia kenal mana pokok beracun, tak beracun, mana boleh makan, dia boleh tanam sendiri. Apa lagi? Haiwan dia boleh buru sendiri, cukup. Bahkan lebih daripada cukup lah untuk dia campung kehidupan dia. Apa lagi? Dia boleh bina rumahnya sendiri tanpa perlu upah kontraktor. Kan, contoh kena upah kontraktor kena ada duit. So dia kena ada kerja, kenalah belajar dahulu. Okay, justru dia boleh bina rumah dia sendiri dengan kepakaran yang dia ada, dengan peralatan-peralatan daripada alam sendiri. Kan pokoknya ada, daunnya ada, sesuai. Apa lagi? Itulah sumbernya tu cukup. Justru dia tak lihat itu sebagai satu
masalah. Okay, so macam mana? Daripada situ kerajaan perlu kenal pasti secara tepat, dan daripada dia kenal pasti itu, daripada situlah lahirnya apa? Lahirnya penyelesaian. Okay, jalan penyelesaian. Berapa? 1, 2, 3, 4. Itu pertama berkenaan dengan masyarakat orang asli, kanak-kanak. Ini apa? Setinggan. Awak pernah tengok setinggan? Bawah tu gambar setinggan. Setinggan ini biasanya menjadi masalah di mana? Di bahagian-bahagian negeri atau kawasan yang padat, yang padatlah, justru menyebabkan padat satu, populasi banyak, kan, harga tanah mahal. Itu antara sebab kenapa boleh wujudnya setinggan lah. Dan boleh jadi juga kerana apa? Padat tu jadi kerana apa? Kerana migrasi banyak berlaku. Migration banyak berlaku daripada luar bandar ke dalam bandar. Justru nak dapat rumah sukar, rumah mahal, sewa mahal. Rumah-rumah batu ni lah, rumah-rumah tingkat-tingkat ni susah. Justru sewalah dekat setinggan, saya kata. Kan, kerana setinggan lebih murah. Tapi apa itu puncanya lah. Tapi apa kesannya bila ada setinggan yang banyak? Misal kata dulu banyaklah di Selangor, apa sini, orang Keramat, banyak Ampang, banyak setinggan. So punca-puncanya tadi kita dah sebutkan, migrasi, harga tanah yang mahal, harga rumah yang mahal, justru tak mampu. So apakah kesan bila banyaknya setinggan ni? Sebab dia kena tengok punca, faktor dan kesan bila berlakunya sesuatu masalah itu. Apakah kesan bila adanya setinggan? Awak bayangkan satu penempatan yang padat, slum dog millionaire. Apakah kesannya? Boleh tulis? Penyakit. Boleh tulis, boleh cakap mana-mana yang awak selesa. Tapi saya suka awak buka mikrofon, awak boleh bercakap. Itu menunjukkan keyakinan diri yang tinggi. Kan, nak jadi doktor itu yang kena ada skills, kan, boleh bercakap. Ya tidak? Itulah dia. Sebab awak akan merawat orang yang pelbagai latar belakang. Betul tak? Bermasyarakat. Masyarakat itu pelbagai. Takkanlah tiba-tiba doktor rawat doktor kan. Memang macam tak apalah kan. Boleh cakap bahasa seni jargon-jargon yang awak biasa guna tu. Tapi secara masyarakatnya, awak mesti gunakan perkataan yang sesuai, mudah difahami, layman, semualah. Ya, kebersihan terjejas. Betul, salah satunya bila adanya kawasan yang padat ini, sistem peparitannya entah ada ke entah tidak, lalu je mana-mana. So maksudnya boleh jadi kotor. So bila datangnya kotor ini, macam-macam penyakit boleh datang. Okay, tak ada kebersihan dijaga, penyakit boleh datang. Apa penyakitnya antaranya? Boleh jadi pembiakan nyamuk, Aedes. Pneumonia. Apa tu? Fenomena? Antaranya Aedes. Antaranya apa lagi? Penyakit kencing tikus. Kencing tikus. Takutnya. Takut sangat penyakit kencing tikus. Sebab saya ada dulu, saya cerita dengan awak kan, ada satu student tu, dia pernah kena penyakit kencing tikus. Lama dia tak datang kelas. Nak dekat sebulan dia tak datang. Sebab dia kena, dia tak balik-balik je, naik je, masuk je kelas, kurus. Kan, kerana terkena penyakit kencing tikus tu. Tapi Alhamdulillah dia survive lah. Kan, sebab penyakit kencing tikus tu boleh membawa maut kan? Betul atau tidak? Ya, apa tu? Leptospirosis. Itu penyakit kencing tikus lah. Oh, okey. Penyakit kencing tikus. Ya. Okey. So maksudnya boleh jadi apa? Sebabkan kotor tadi, kebersihan terganggu, kesihatan terganggu dengan penyakit-penyakit yang banyak tadi itulah. Aedes, kencing tikus, apa lagi? Mungkinlah Malaria. apa? Malaria. Mungkin, tapi tak ada kan kat Malaysia ni. Tapi mungkin. Ada dekat taman. Dah ada balik dah. Allah. Kan, kita dah berjaya memerangi penyakit itu untuk berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba ada balik malaria. Di mana tu? Dekat satu bukit dekat ni, Ceras. Ya. Siapakah orang yang duduk di kawasan itu? Saya mula nak attack pekerja asing je ni. John duduk sana. Itu bukit lah, itu hutan tu. Hutan?
bukan ada orang duduk. Maksudnya siapa duduk situ? Saya selalu rasa, bukanlah saya selalu rasa, tapi kebanyakan berlakunya benda-benda macam ni, setinggan, penempatan yang tidak teratur, kotor, biasanya terjadi bila mana pekerja asing dia buat penempatan haram ataupun setinggan lah, kita panggil penempatan haram. Justru tak bersih. Itulah. Itu antaranya. Apa lagi? Masalah sosial mungkin berlaku. Mungkin senang merebaknya masalah sosial, kecurian, apa lagi? Penagihan dadah antaranya. So dia kena tengok semualah hasil daripada bila mana setinggan itu berlaku, punca, faktor dan kesannya. Okey. Daripada situ, daripada kesan yang satu aktor itu dapat, sekumpulan aktor itu dapat pengubah dasar tadi, dia akan buat macam-macam dasar yang bersesuaian lah. Dari segi apa? Projek, program, rancangan, peraturan, pelbagai. Okay, untuk menyelesaikan masalah yang sedia ada. Okay, nanti kita tengok banyak cara-caranya yang diselesaikan oleh kerajaan. Ini apa? Kotor, sungai pun kotor, banyak sampah ni. Ada pekerja asing, ada itu dengan Bangladesh mogok di Bangladesh lah. Kerana nak pulang semula ke Malaysia. Kan? Macam mana? Tak maulah kan? Itulah dia antaranya. So dia kata pastinya untuk dapat dasar yang baik dalam mengenal pasti masalah ini, dalam level mengenal pasti masalah, perlu juga ada apa? Penyelidikan, siasatan dan pengumpulan maklumat. Macam-macam cara boleh, melalui pendidikan, pengkajian, melalui survey, kan kena buat survey apa kepada kelompok yang tertentu lah. Kalau ia berkenaan dengan setinggan, survey lah golongan setinggan. Kalau dia berkenaan dengan B40, golongan B40, survey lah golongan B40. Kalau dia berkenaan dengan pesakit survey lah pesakit. Okey. So, apa lagi? Contoh penyakit, penyakit ke ataupun fenomena sekarang ni lah, kan yang perlu dikenal pasti oleh kerajaan. COVID-19. Ya, memang COVID-19, Daniel Hakim, itu usaha kerajaan sebab COVID-19 ni memang perlu ditangani segera. So dasarnya tu memang cepat je keluar. Kan dari segi keuangan ke, dari segi kawalan ke, cepat keluar dan terus dilaksanakan. Kan terus contohnya apa? Terus dibuat kawalan pergerakan. Tak bagi keluar daerah. Dan dalam itu bagaimana nak pastikan orang tak keluar daripada daerah? Polis buat roadblock. Apa lagi? Kalau langgar larangan itu, polis akan saman. Itu antara dasar yang telah dimasukkan dalam kawalan pergerakan, itulah di bawah akta apa? Akta Kawalan Pencegahan Penyakit Berjangkit. Kan akta 342. Dalam tu banyak. PKP, PKPB, lahirlah Perintah Kawalan Pergerakan yang bersesuaian dengan tempat itu. Kalau tak ada, so bebaslah, tak perlulah dikawal. Tapi kalau ada, bahkan perlu diperketatkan. Memang kena ada kawat duri lah dekat Labuan yang itu. Siap ada kawat sebab tak nak bagi orang keluar daripada satu-satu kawasan. Kan sekarang ni walaupun PKPB, Putrajaya boleh je pergi Bangi. Tengok Wish, tak ada polis. So pergi, saya lah tu kan. Tapi kerana ada sesuatu lah. Tapi itulah nak kata bahawa sedikit longgar berbanding PKP yang ketat itulah. Ada awak jalan-jalan, ada awak dah rentas negeri, saya dah rentas daerah lah. Saya mengaku. Takutlah. Tapi itulah saya sibuk sekali. Tapi itu kita tengok waste lah. Tapi bukan pergi tak jaga jarak, pakai topeng. Saya ni boleh kena compound ya, jangan. Okey. Apa lagi contoh dalam nak kena pasti masalah ni? Contoh saya bagilah. Contoh macam apa? Contoh masalah berkaitan dengan obesiti. Kan Malaysia antara negara Asia Tenggara dunia yang paling tinggi kadar obesitinya, kan, gemuk. Apakah so bila ada masalah obesiti tu, apakah punca kepada obesiti? Yang pertama, apa punca kepada obesiti ni, kegemukan? Lebih BMI ni, lebih 30 lah kan? Ke lebih 25? Obesiti lebih 30. Apa punca kepada obesiti? Kenai jap.
Kena minum air. Apa obesiti? Apa punca kepada penyakit obesiti ni? Makan banyak. Apa? Kurang bersenam. Kurang bersenam. Sarapan nasi lemak. Amalan hidup tidak sihat. Ya, apa yang tidak sihat itu? Antaranya Merokok. makanan. Okey, kita pergi dulu makanan. Makanan ni, makanan dekat Malaysia ni sangat terkenal lah dengan lemaknya, dengan gorengnya, dengan minyaknya, apa lagi? Dengan manisnya. So itu menjadi punca kepada obesiti lah. Selain pada tu, restoran yang apa kita panggil fast food yang banyak dekat Malaysia ini. Putrajaya aja ada 3. Kawasannya tak sebesar mana, ada 3. Alamanda, depan Alamanda, tepi Tasik. Ada 3. Okay, populasinya berapa? Tak sampai 100,000. Tapi ada 3 McDonald. Tak masuk KFC, tak masuk Domino's, tak masuk apa lagi. Banyaklah fast food yang lain. Dan fast food itu pula sebelum PKP buka 24 jam. Kan buka. So bangun je, misal kata bangun pagi, teringat nak makan McD, pergi McD. Ataupun tengah malam teringin, bangun pukul 3 pagi, terkejut, mimpi ngeri. Nak redakan mimpi ngeri tu pergi. Mana? Drive thru, Texas Chicken contoh. So makanan antaranya. Ataupun amalan hidup tidak sihat. Ya, kita kena kurangnya kita ni apa? Kurang bersenam. Kurang aktif. Kan? Kurang aktif. Tak seperti Daniel Hakim. Betul, Daniel Hakim kan yang asyik jogging je tu kan. Asyik berlari kan. Petang-petang nampaklah Daniel Hakim tak silap saya. Berjogging. Laju dia jogging. Kan. Mungkin dah masuk full marathon kan ni. Full marathon ke half marathon? Full marathon. Itu Anas. Oh ya Allah, salah. Oh sorry. Okey. Tapi itulah antaranya kerana apa? Kerana kurangnya bergerak, kurangnya aktif. Tambah pula sebab PKP ni dah kena duduk rumah. Kalau tidak, sekurang-kurangnya awak adalah yang berjalan daripada VL ke kampus. Ada yang kelas ke kelas. Mungkin. Okay, ataupun korang-korang pergi jalan kat Dipos itu. So aktiflah sedikit. Berbanding hanya duduk ni, tak tahulah duduk, saya duduk beginilah, awak mungkin baring, kan, mungkin baring, ada macam-macam posisi lah yang awak selesa. Kurangnya bergerak justru menyebabkan kurangnya pembakaran itulah, pembakaran apa kita panggil, pembakaran kalori. Kalori tidak terbakar, menyebabkan kegemukan. Apa lagi? Kurangnya facility. Ada ketika tu, contoh macam Daniel Hakim nak berjoging, nak bukan jogging lah, running. Running tapi tiada tempat. Tiada tempat yang bersesuaian. Nak lari tepi jalan bahaya kereta. Nak lari depan kawasan kejiranan takut ada anjing. Okay, justru kurangnya tempat untuk beriadah itu. So mungkin daripada situ tengok, so perlunya kita bina apa? Perlunya kita bina taman rekreasi, contoh. Ataupun stadium, ataupun gym, apa-apalah kan, untuk pastikan rakyat ini tidak berlebihan berat badan yang akhirnya menyebabkan banyak penyakit kerana obesiti tadi. So dia nak kekang daripada awal. So daripada situlah dia akan dah tahu punca, dah tahu kesan, daripada situ dia perlu melalui penyelidikan tertentu, dia perlu buat satu dasar. Okay. Itulah antaranya. 1, mengenal pasti masalah. 2, peramalan. Peramalan ni selaku seorang yang dah pakar, kan, selalu seorang yang pakar, aktor yang pakar, yang bijaksana tadi tu, mahir dalam bidangnya, dia mestilah boleh ramal apa yang berlaku, kan, tahun depan, 5 tahun depan, ataupun 10 tahun yang akan datang. Sebelum dia rangka dasar yang dia nak letakkan itu, dia boleh ramal. Kalau dia hanya sekadar letakkan A, tapi nanti pada masa akan datang akan ada masalah lain. So dia perlu tambah A, B, C. Contoh. Okey. Apakah contoh yang kita boleh tengok? Contohnya, dia perlu jangka apa yang akan berlaku dengan data yang sedia ada. Katalah data yang dia kumpul itu melalui banci, kata. Banci sekarang ni, dah isi belum? E-census. Dah tak boleh isi, kena isi online semua lagi. Katalah data tu kata pelajar universiti
sekarang ini pada tahun 2020 seramai 150,000 orang. Kan awak lah termasuk antaranya 2020. 50,000 orang itu ada lagi yang masih ada lagi yang tak dapat masuk kerana kurangnya seat seat dalam universiti awam ke atau universiti swasta. Tak ada, tak cukup. Walaupun dia layak. Okey, sebab ada orang lebih layak lah daripada dia. Tapi kerana masalah seat yang tak cukup tadi tu, so kerajaan melalui data yang dia ada, so masa akan datang dia boleh foresee apa bilangan pelajar itu akan bertambah dari setahun ke setahun. Katalah tahun 2030, sekarang 2020, 2030 pelajar menjadi yang nak masuk ke universiti ni 200,000 kata. Daripada 150,000 tadi bertambah jadi 50,000. So kerajaan perlu rangka awal-awal daripada sekarang ni apa dia perlu buat. Apa sepatutnya dasar yang dia kena ada. Satu, paling selalu sekali dalam mana-mana belanjawan ke, dalam mana-mana rancangan Malaysia ke, dah diletakkan pembinaan kepada pemberian dana untuk institusi pendidikan, untuk bidang pengajian tinggi misal kata. So daripada situ dia boleh buat apa melalui dana itu? Dia boleh buat bangunan, dia boleh tambah bangunan sedia ada kepada universiti sedia ada, ataupun dia buka universiti baru. Mungkinlah lahir universiti baru atau dia angkat taraf daripada satu college universiti kepada universiti, kan. Itulah antaranya. Dia apa lagi? Dia tambah bilangan pensyarah misal kata. Sebelum tambah bilangan pensyarah itu, dia kena pastikan pensyarah itu mendapat training yang sepatutnya untuk pastikan pengajaran yang diberikan itu berkesan. Macam tu. Itu antaranya yang diperlu ramal daripada sekarang membawa ke tahun depan. Tahun depan dan seterusnya 2030. Dulu 2019, 2020 banyak nak buat laluan kereta api ECRL antaranya. Daripada mana? Daripada Singapura membawa ke Kelantan. Kerana apa? Kerana nak elakkan jam. Sebab setiap tahun saban tahun yang nak balik ke Kelantan itu hari raya ke, hari raya haji ke, Deepavali ke, Chinese New Year ke, jamnya berapa lama? Sepatutnya 6 jam balik. 6 jam. Jadi 16 jam. Kan? So nak elakkan pengguna, masyarakat, rakyat terus mengalami benda yang sama saban tahun. So dia plan untuk buat satu kereta api, jaringan jalan kereta api panjang daripada Singapura membawa ke Kelantan. Lalulah mana? Mungkin lalu Johor, lalu Pahang, lalu sampai Kelantan. Dengan itu akan kurangkan masalah-masalah jam di jalan raya sepanjang musim perayaan. Macam tu lebih kurang. Okay. So itulah antara dia perlu ramal dalam waktu. Sebab pastinya kereta semakin banyak di atas jalan raya. Kan. So banyak kereta, banyak jam, banyak berlakunya kemalangan. Boleh menyebabkan atas lama sangat atas jalan raya boleh menyebabkan, bukanlah menyebabkan gila, menyebabkan stres, burn out akhirnya. Okay. Itu peramalan. Kan sampai kampung patutnya nak raya, dah stres tak boleh nak raya. Okey. Seterusnya kita ada perancangan dasar. Harapnya awak masih bersama saya. Perancangan dasar. Apa itu perancangan dasar? Perancangan dasar ni dia kata apa? Melibatkan proses rancangan yang bijak dan teliti, of course, mesti. Dan dia melibatkan apa? Kena fikirkan dalam nak rancang dasar ini, apa yang perlu diambil kira adalah kos. Kos daripada dasar yang telah difikirkan sesuai itu. Bila dirancang, kena fikirkan kos, tenaga kerja, itu. Okey. Dan setelah dia lihat semua itu, rancangan tu dah ada, bajet apa yang dia perlukan, justru dia akan bawa apa kita panggil rancangan itu, usul itu, dasar itu kepada siapa? Kepada parlimen. Okey, mesti undang-undang banyaknya perlu dibawa ke parlimen untuk diluluskan usul itu dan juga bajet sekian-sekian berapa yang diperlukan. Sama juga seperti mana belanjawan, kan, belanjawan negara 2021 ni,
Itu juga yang dilakukan sekarang lah. Okay. So Tengku Zafrul dia dah rangka dengan tim dia tadi tu berapa untuk setiap sektor. Pendidikan, perubatan, pelancongan. Pelancongan antara sektor yang terkesan. Okay, sebabkan COVID-19 ni. Siapa je yang pergi melancong? Tak ada. Kan banyaknya orang yang bekerja di hotel-hotel itu diberhentikan atau gajinya dipotong. Okay. Kerana tidak ada pengunjung. Sebab salah satu pelancong kita ni banyak daripada mana? Pelancong Malaysia ni banyak daripada mana? China. Okay, awal-awal dulu dah tak ada dah pelancong pada China. Kemudian lama sikit pada Eropah. Okay, sekarang tak ada. Okay. Dulu masa PKPP bolehlah kita lancong sikit pergi Langkawi, lancong sikit pergi mana, Pulau Perhentian saya kata. Tapi sekarang dah tak boleh. Okay, justru. So daripada situ dia letakkan berapa bajet yang diperlukan berdasarkan masalah-masalah yang berlaku. Okay, dari segi kesihatan mungkin ada pertambahan banyak lah. Kan, sebab mungkin kena tambah doktor rentetan pada kes COVID-19 ni lah. Tambah doktor, tambah lab, tambah orang yang boleh buat analisis COVID itu. Justru itu semua memerlukan kos. Okay. So, perkara-perkara itu perlu dibawa ke Parlimen. Sekali lagi, ulang sikit, Parlimen 222 orang. Kalau nak luluskan belanjawan, sekurang-kurangnya kena dapat majoriti mudah. Okay, majoriti mudah itu berapa orang? Lebih daripada separuh, 112 orang lah. Kalau Dewan Rakyat ada 222, so lebih daripada separuh tambah satu, so 112. Begitu juga Dewan Negara selepas diusulkan di Dewan Rakyat, dah bahas, bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan ketiga, dibawa ke Dewan Negara juga melalui proses yang sama. Bacaan 1, 2 dan 3 setuju berapa orang? At least majoriti mudah 36 orang. Sebab dalam tu ada 70 orang, 36 orang kena setuju. Dan akhir sekali dibawa kepada siapa? Kepada Agung, yang di Pertuan Agong. Sebab Parlimen ada 3 elemen lah, Dewan Rakyat, Dewan Negara, Agong. Okay. So Agong kalau setuju dia akan sign, kalau tak setuju dia tak sign, tapi dalam tempoh 30 hari ia tetap akan jadi satu undang-undang. Akan jadi satu akta. Saya kata kalau ia adalah akta lah. Okay, kalau ini adalah belanjawan, dia akan jadi satu belanjawan negara, dasar negara berkenaan dengan belanjawan, bajet. Okay. Dalam tempoh 30 hari kalau Agong tak kenal. Tapi hari tu Agong dah jumpa dah. Bukan Agong dah jumpa, Tengku Zafrul dah jumpa Agong. Mungkin dia dah tunjuk sedikit. Mungkin Agong setuju. Agong pun dah kata minta untuk sokong demi apa? Demi rakyat. Okay. Boleh. Itu antaranya. Banyak dasar. Ada ketikanya tak diluluskan di Dewan Rakyat. Ada ketikanya tak diluluskan di Dewan Negara. Kan. Ada ketika Agong tak kenal tapi tetap juga akan dilaksanakan. Macam tu. Boleh ni. Satu dasar. Ada ketikanya perlukan masa yang lama. Kan, tak semestinya bila once dia lulus je di Dewan Negara, dia bawa pergi Agong, nak dilaksanakan itu makan masa yang lama. Kan, tapi belanjawan ini sebab dia adalah setahun, so memang dia akan cepat dilaksanakan. Tapi ada ketika akta ataupun AUKU bisa kata nak diganti dengan apa, saya tak ingat namanya, akta universiti, college universiti, nak diganti dengan sesuatu akta yang baru, lama prosesnya. Kan, perlukan perbahasan dan seterusnya. Okey. Boleh ke ni? Ada soalan? Betul, amalan hidup tak sihat, sarapan nasi lemak. Ya. Hari ni jogging ke? Daniel Hakim. Hujan ni ajak lagi berhenti. Okeylah, sejuk-sejuk sikit. Untuk kita running. Yang lain tak ikut running? Kan boleh, jogging boleh. PKPB ni boleh. Ramai orang jogging saya tengok. Berbasikal pun sama. Siapa lagi? Basikal, berjogging, futsal tak boleh. Aktiviti yang tak bersentuhan lah. Okay. Beriswak. Siapa tak yakin nak jogging tu, beriswak. Awak pakai kasut apa? Daniel Hakim laju sangat lagi. Cuba kita dengar Daniel Hakim. Pakai kasut apa? Kadang orang kata sebab kita nak lari ni, kita kena pastikan toolsnya betul, equipmentnya betul. Kan. Itulah. Awak pakai kasut apa? Daniel Hakim.
Kan boleh pergi beli sekejap lagi. Tapi kalau mahal sangat tak boleh lah. Then kasut apa? Daniel kan Anas yang lari. Saya pun macam Daniel. Awak pergi kasut apa? Daniel Hakim. Hilang. Ke dah pergi berlari dah ni? Tak sempat-sempat pergi? Belum, sabar. Baru pukul 3. Nanti. Naik pergi kasut. Ui. Tu, sedap lah kasut tu. Oh, macam tu. Kan, itulah. Sebab kadang-kadang berjalan pun sakit kaki. Apatah lagi berlari. So, kena pakai kasut Nike Pegasus 34. Okay. Nanti kita tengoklah bagaimana rupa dia. Berapa tu? Berapa ringgit tu? Kalau masuk tournament, kan? Kalau masuk tournament, maraton, dapat duit kan? Daniel Hakim menang mesti dapat duit. Saya rasa Daniel Hakim banyak kali dah menang. Okay. Nanti kita tunggu Daniel Hakim buat kelas. Kelas larian. Bagaimana? Okay. Seterusnya, dia kata apa kat sini? Perancangan melibatkan berapa perkara lah. Antaranya kena pastikan memudahkan pencapaian matlamat yang telah ditentukan. Okay, kemudian berdasarkan kemampuan dan kepakaran aktor. Okay, berdasarkan kemampuan dan kepakaran aktor. Pastinya kalau berkenaan dengan obesiti tadi, mestilah kena tanya dietitian, kena tanya pakar nutrisi. Okay, apa yang sesuai ataupun tanya kalau nak melibatkan fizikal punya senaman, kena tanyalah ahli sains sukan apa yang sesuai untuk elakkan kita ni daripada terkena obesiti, kan dijangkiti obesiti, tak dijangkit lah, terkena memasuki fasa obesiti. Melibatkan program-program yang dilaksanakan. Contoh kalau obesiti tadi, apa yang disarankan? Kurangkan gula, kurangkan garam, macam-macam kempen dia buat. Salah satu kempen yang kita tahu banyak 10,000 langkah sehari. Untuk pastikan apa, tak semestinya awak kena senam 10,000 langkah, tapi dia nak awak aktif, maksudnya berjalan ke sana ke sini, pergi kelas, contoh naik turun tangga 10,000, kan, macam tu. Itu antara program-program yang dilaksanakan. Ataupun dulu di Selangor itu untuk Bantras Setinggan, dia buat satu program namanya Zero Setinggan, kan, Zero Setinggan di bawah menteri besarnya namanya Muhammad Hirtoyo, kan. Itu ada program yang tertentu yang dilaksanakan dan dia melibatkan apa? Melibatkan pelaksanaan supaya dapat dilaksanakan dengan sempurna. Pastinya satu dasar itu mesti ada pelaksanaan, kan. Contohnya larangan merokok mesti ada. Kalau perlu compound lah orang itu, kan, barulah boleh dikira sebagai satu dasar. Kemudian bersifat sederhana tetapi sistematik. Yang ini maksudnya dia tak maulah benda itu tidak berpijak di bumi yang nyata. Atas kertas dia cantik tulis, kan. Cantik. Okey, bantras ni, bantras tu, zero. Contoh. Tapi nak pastikan benda itu boleh diselesaikan sekurang-kurangnya 80%. Dalam masa sama, ia adalah sistematik. Kan, ada aturan yang jelas, peraturan yang jelas yang digariskan antara satu dengan yang lain dan mengambil kira risiko pada masa yang akan datang, kan. Itu antaranya, mengambil kira risiko masa akan datang itu termasuklah dalam peramalan, kan. Apa kesan-kesannya? Kalau buat ECRL tadi tu apa kesannya? Pastinya banyak melibatkan bajet lah. Bila buat ECRL itu, apa yang perlu difikirkan? Tanah yang perlu diambil, tanah yang perlu yang seluas mana tanah yang diperlukan. Pastinya tanah itu dimiliki oleh sama ada individu ataupun syarikat ataupun organisasi. Perlu, bila nak ambil itu perlu adanya pampasan yang setimpal. Tak setimpal tak boleh lah. Tak boleh, mesti ada pampasan yang setimpal mengikut nilaian harga semasa tanah itu atau kawasan itu. Kadang ada nak ambil dengan rumah-rumah sekali. So mesti ada pampasan yang sesuai. Okay, sebab tu ada kes banyaklah orang tak nak pindah, kerajaan nak ambil tanah tu untuk bangunkan, misal kata tak nak pindah. Kerana apa? Kerana pampasan yang diberikan tidak sesuai, kan, tak sesuai kepada nilaian semasa. Okey,
Itulah dia. Yang kedua, apa? Dia melibatkan pertanyaan juga. Program apa nak buat? Misalnya kata, kalau obesity tadi, galakkan orang untuk bersenam, kan? Ikut Daniel Hakim. Apa lagi? Apa lagi program yang ada untuk elakkan salah satu 2-3 tahun kebelakangan ni banyak sangat cyberbully. Sebarkan berita semua berkenaan dengan media sosial lah. Sebarkan berita tidak benar. Apa lagi? Sebar bahan lucah. Superimpose lah, ambil gambar orang ni, lekatlah kepala dia. Justru kerajaan di bawah kementerian apa? Kementerian Komunikasi dan Multimedia, dia buat apa? Dia buat tidak pasti jangan kongsi. Itu kempen lah. Tidak pasti jangan kongsi. Apa lagi kempen dia buat? Klik dengan bijak, kan? Apa lagi kempen dia buat? Sebenarnya .my. Dia siap bagi apa tahu? Dia siap bukakan satu apa kita panggil laman web. Satu laman ni untuk cek berita itu benar ataupun tidak benar. Okay, so daripada situ sebenarnya .my tu boleh cek kan berita ni benar ke, berita ni tipu ke, ataupun ada awak nak laporkan berita yang tidak benar yang disebarkan. Sebab banyaknya tersebar berita tu, kadang-kadang orang forward. Terutamanya orang tua. Yang grup WhatsApp kan, jangan kata tak jauh lah mak saya kata, main forward je, entah ya entah tidak kan. Itulah bahayanya, sebab kadang-kadang boleh jadi, ada ketikanya boleh jadi salah faham, okay? Ada ketikanya boleh jadi fitnah, okay? Dan itu ada akta yang tertentu, boleh kenakan tindakan denda misal kata, ataupun penjara bila betul-betul tersabit salahnya tu. Okay, tu di mana? Kat mana? Seluruh Malaysia ke nak buat kempen tidak pasti jangan kongsi tu, ataupun kalau PKPB di Selangor saja. Kerana apa? Kerana COVID itu banyak kesnya di Selangor. Kalau PKPD di Labuan, di Sarawak, di Sabah misal kata. Okey, bila dia ada tempoh yang tertentu, ikut kepada masalah itu. Okey, ada ketikanya setahun. Kalau PKPB ni 2 minggu. Kalau perlu lanjut lagi 2 minggu. Dan siapa yang terlibat lah, kan, masyarakat dan juga agensi mana yang terlibat. Contoh tadi kita ada Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Di bawah apa? Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia yang buat semua-semua tu. Okey, jelas ke ni? Kan, berlari biasa saja, tak target podium. Habis tu awak target apa? Mestilah target podium kan. Nak menang kan, orang daripada katalah maraton, full maraton lari awal-awal berapa jam? 3 jam ada. 4 jam kata, 4 jam. Tu lalu lama 3 jam setengah. Lalu lama 2 jam setengah. Kan? Aduh, penatnya. Awak tak penat ke berlari? Kan, jantung dia kuat ni. Okey, 4. Yang keempat, kita ada apa? Pelaksanaan. Okey, pelaksanaan. Pelaksanaan ni selepas dah gubal, kita kena laksanakan. Okey. Lepas ni bawa Jonathan berlari. Okey, dia kena laksanakan satu undang-undang yang tak dilaksanakan, tak dikuatkuasakan, ia bukan undang-undang lah. Sebab kalau ikut kat sini dia kata apa? Kena secara adil dan saksama tanpa sebarang diskriminasi. Okay. Tak kira siapa pun, pastinya undang-undang itu terpakai kepada dia. Tidak ada double standard sepatutnya. Okay. Tapi sekarang punya isu banyak je. Tak ada orang pakai topeng, tak pakai topeng kena saman. Ada orang tak pakai, tak kena saman. Ada orang duduk rapat-rapat pun tak kena saman. Apalagi ada orang balik pada luar negara, tak kuarantin, tak kena apa-apa. Kan ada orang kena tindakan. Contohnya apa? Siapa itu tak balik di Kedah itu, Napoh tu, Sibagangga tak balik. So memang dia punca kepada kluster Sibagangga tu. So kena berapa? 12,000 tak silap saya denda. 10-12,000 denda. Kan, tapi ada orang itu siapa, orang itu pastinya dia punya kuasa lah, ni golongan elit, justru tak kena apa-apa tindakan. Itu tidak sihat sepatutnya. Sepatutnya kena secara saksama. Perkara 8/1 Perlembagaan Persekutuan kata apa? Undang-undang adalah sama di sisi individu.
Tak ada seorang pun boleh terlepas pada undang-undang, dan hukuman kalau sama tetap kena bagi hukuman yang samalah, 1,000 kena denda. Okey. Apa dia kata ni? Okey, arahan pentadbiran itu, arahan dasar itu biasanya dikeluarkan daripada kerajaan, golongan elit tadilah, Menteri Keuangan, Menteri Kesihatan, Menteri mana? Suruhanjaya Komunikasi, bukan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Menteri-menterinya tu akan keluarkan arahan kepada pentadbir awam untuk laksanakan dasar-dasar tertentu. Kalau berkenaan dengan klik dengan bijak tadi, kita ada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Untuk perangi dadah, misal kata kita ada agensi anti dadah kebangsaan yang akan buat serbuan, yang akan buat apa? Intip. Intip rumah orang ni selalu kan nampak macam ada edar dadah. Contoh, intip, tangkap. Kan buat ujian yang kencing. Betul, ada dadah. Itu kalau dia berkaitan dengan dadah lah. Hanya agensi anti dadah je ada kuasa untuk buat semua tu. Begitu juga polis. Dia saja ada kuasa untuk keluarkan, misal kata kompaun tertentu. 1,000, kata penjara, misal kata itu. Okey, JPJ misal kata. Dan akhir sekali pastinya melibatkan monitoring, iaitu pengawasan. Okey, yang pastinya memberi faedah kepada rakyat dan hasil kepada kerajaan. Dapat? Dapat, harapnya dapat kelas berapa dah? 15.06. Nanti ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan pelaksanaan dasar awam ini, juga memerlukan pengawasan. Itu betul. Dan kalau ada soalan boleh tulis sini. Jangan malu, jangan segan. Kan? Nanti kita tengok siapa yang, berapa orang dah dalam grup saya ni. 96 orang. Mana lagi? Ahmad Khairul Fitri, Fatin Fatia, Puteri Iman, Rachel Raymond, Sean dengan Syekh. Tak sihat ke? Sebab ada kelas pagi tadi. Kelas saya pagi tadi ada student tu tak datang kerana positif COVID. Itulah, ada dalam ni positif COVID ke? Tak mula. Bukan, maksudnya ada ke? Kan nak tanya pengalaman lah. Boleh kita share bagaimana. Kan, Mama Ashraf. Lama tak dengar. Mama Ashraf diam je. Dengar ke tak dengar ni? Mama Ashraf, Delia Salvina, Amy Selina, Kenny anak Pascal, Damia, mana? Hanani, Nur Balkis, Nur Nabihah, Divya. Semua ni dengar bersama saya ke setakat Ya, ini? Miss. Dengar, Miss. Ya, di sini. Sama. Cuba ulas sikit. Apa itu pelaksanaan dasar? Apa tu? Tadi baru je pelaksanaan dasar tu. Mesti. Dah gubal, mesti laksana. Dah gubal, dah dimasuk ke parlimen, dah di dalam perancangan tadi, seterusnya mesti dilaksanakan. Kalau tak laksana, bukanlah satu dasar. Dia hanya tinggal nama je lah. Nama je. Tak best. Apa itu pelaksanaan dasar? Dui. Saya tunggu. Apa? Pelaksanaan dasar. Kerajaan mengeluarkan arahan kepada pentadbir. Kerajaan ini adalah golongan eksekutif lah. Okey, tak boleh lah parlimen yang keluarkan arahan kepada pentadbir awam. Tak boleh. Sebab parlimen tugasnya, legislatif tugasnya adalah untuk gubal undang-undang. Sebab tu dekat Malaysia ni kita ada doktrin pencantuman kuasa. Setiap satu kuasa itu tidak bertindih antara satu dengan yang lain. Kalau eksekutif tugasnya untuk tadbir negara. Daripada arahan eksekutif itu, golongan pentadbiran awam, orang yang kerja kerajaan itu akan laksanakan arahan-arahan itu. Siapa yang gubal satu dasar ataupun luluskan satu dasar itu? Parlimen. Okey, untuk tafsir sesuatu dasar itu tugas mahkamah. Undang-undang itu salah ke, tak salah ke, berapa denda dia, kena hukuman gantung ke, apa lagi, banyak, tak bersalah ke, tak sabit salah ke,
macam kes kanak-kanak pula, remaja perempuan kena kelar, kemudian kena kelar tangannya, kemudian kena tikam, bunuh. Kan kawan dia tu mungkin kan, sebab tu selalu orang macam dah marah-marah dia kan, tapi sebenarnya kalau kita tengok kan dalam perlembagaan pun kata apa, seorang itu tidak bersalah sehingga dia dibuktikan bersalah. Oleh siapa? Oleh mahkamah. Maksudnya apa? Mahkamah je ada kuasa untuk tafsir satu perkara itu dengan bukti-bukti yang ditebarkan di hadapan dia tu. Dan seterusnya dia yang berkuasa untuk menentukan hukuman seseorang. Justru orang yang kena tahan tadi tu, orang yang kena tuduh tu tidak semestinya bersalah. Mana tahu tiba-tiba sebenarnya tak ada bukti yang cukup. Misal kata, okay, terlepas. So sia-sia je. Dia sebenarnya belum lagi tersabit salah itu. Masih lagi dalam perbicaraan, siasatan, Masih lagi dalam siasatan. Macam itulah. Okay. Apa itu pelaksanaan dasar? Kan Contohnya pengawasan anti dada. Okey. Ataupun KKM KKM. Kementerian Kesihatan. Dia menyediakan pusat kesihatan mental dekat hospital pakar lah. Ya. Untuk apa? Kesihatan mental? Pusat kesihatan mental untuk macam orang. Contoh ward psychiatric ataupun pusat rehabilitasi untuk orang yang mempunyai penyakit mental. Ya, betul. Boleh relate Jonathan. Betul. Salah satu saja nak tambah berkenaan dengan PKP ni, Talian Nur 15999 kan. Menurut menteri dia tu, Datuk Rina Harun itu, dia kata apa? Dia kata talian 1599 itu sepanjang PKP awal hari tu telah meningkat 2 kali ganda dia punya caller tu. Maksudnya talian Nur tu untuk apa? Untuk report keganasan terhadap wanita dan juga kanak-kanak. Domestic violence lah terhadap wanita dan kanak-kanak. Meningkat 2 kali ganda. Maksudnya mungkinlah kerana duduk di rumah kan. So nampak je geram, mungkin kena berhenti kerja. Justru rasa geram, lalu lepaskan kemarahan itu kepada isteri ataupun anak-anak ataupun kakak ataupun adik. Macam tu. Itulah berkenaan dengan domestic violence lah. 15999. Menteri mana tu? Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Okay, betul pelaksanaannya tu ada. Memang talian 01599 itu dibuat untuk kebajikan masyarakat, wanita lah, wanita dan juga kanak-kanak. Macam mana Jonathan kata berkenaan dengan kesihatan tadi. Itulah antaranya. Boleh? Jelas ke ni? Jonathan dah tambah tadi. Salmati okey, Aida Amira okey. Kamali, Nurin Bazlin. Esok ada exam ke? Blok. Tak ada exam? Ke baru dapat exam? Ada miss. Tak ada? Minggu depan. Oh, hari Jumaat cuti lah maksudnya. Tak ada exam. Awak ada kelas lah. Oh, ada kelas. Okay, good luck lah. Orang hari Jumaat dah relax. Tak lah. Itulah. Tak apa. Itulah tugas seorang pelajar. Setiap orang ada task dia yang tersendiri. Ada ujian yang dia perlu lalui. Mungkin banjir, kan? Mungkin putus cinta. Mungkin tak boleh berlari kerana apa? Kerana hujan. Itu ujian dia. So bagaimana? Yang pentingnya bagaimana dia menyelesaikan benda itulah. Kalau tak boleh jogging sebab hujan, mungkin boleh bersenam di rumah. Aerobik mungkin, Daniel Hakim. Aerobik mungkin, Zumba mungkin. Okay. Apa tadi saya nak kata? Itulah. Itu. Okay. Seterusnya. Nombor 5. Yang kelima, dia kata apa? Penilaian dasar. Pastinya penilaian itu perlu. Seorang manusia, sedangkan seorang individu tu dia perlu nilai diri dia ni. Apa akhirnya. Sesuai ke tak dengan kerja-kerja yang dilakukan itu akhirnya sampai tak matlamatnya.
kalau seorang pelajar akhirnya apa, nak skor A, so kalau dia kerja kuat, dia dah buat assignment semua, buat latihan study group, so pastinya dia perlukan penilaian lah untuk tengok. Penilaian tu boleh jadi macam-macam lah, boleh jadi exam. Melalui exam tengok, oh rupanya belajar sikit pun dah boleh dulu exam, dah boleh A, contoh mungkin. Okay, dah tercapai matlamat awak tu. Okay, tapi ini adalah dasar awam. Pastinya dia perlu ada penilaian untuk tengok sesuatu dasar awam itu keberkesanannya bagaimana. Adakah objektif dia itu akhirnya tercapai ataupun tidak, ataupun bila tak tercapai apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Okay. Daripada penilaian dasar juga dapat dilihat kebertanggungjawabkan satu kerajaan itu. Maksudnya kalau dasar itu berkesan, mencapai matlamatnya, maksudnya apa? Dari situ kita boleh tengok kerajaan itu atau agensi yang terlibat itu cekap, berkesan dalam melaksanakan tanggungjawab dia. Okey, kalau kata berkenaan dengan menyelesaikan masalah muflis muda ataupun orang sekarang ni kan katanya moratorium dah tamat, dah kena berhenti kerja, gaji kurang, contoh. Okey, apa tindakan kerajaan untuk pastikan orang ini dia ada kita panggil ada diberikan semangat mungkin atau laluan-laluan bagaimana yang sesuai. Salah satunya kerajaan dia buat apa? Agensi Counselling, AKPK, Agensi Counselling dan Pengurusan Kredit. So daripada situ AKPK tu dia bagi kalau rasa macam tak mampu nak urus duit kan dah kurang ke apa ke, perlukan nasihat, counselling, sila berhubung dengan AKPK. Okay, so AKPK dia akan bantu bagaimana, dia taklah bantu bagi duit, tapi dia bantu bagaimana untuk susun keuangan itu. Okay, itu untuk elakkan seseorang itu daripada bankrupt, daripada muflis lah antaranya. Sebab orang paling banyak muflis dekat Malaysia ni umur 30-an lebih kurang. Kerana apa? Kerana pinjaman. Banyak pinjaman. Pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman apa lagi? Pinjaman nak kahwin, pinjaman peribadi, beli apa? Katalah nak beli beg tangan contoh. Banyak sangat hutang, justru bila tak mampu selesaikan hutang tu, muflis. Isytiharkan muflis. Kan? Lagi bahaya. Itulah dia. Kalau dia satu-satu dasar itu berjaya, maksudnya itu menunjukkan accountability. Kerajaan itu bertanggungjawab dengan apa yang dia kata, apa yang dia gariskan, apa yang dia nak laksanakan. Seterusnya dikuatkuasakan sehingga ianya mencapai matlamat. Sesuatu dasar. Macam gitu. Okay. 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 So, yang ini dia kata apa? Penilaian dasar melibatkan persoalan tentang apa? Siapa yang terlibat? So, dalam satu penilaian dasar itu dia akan tengok dalam penguatkuasaan siapa yang terlibat. Kalau ADK tadi, ADK terlibat, perlu ataupun tidak ADK terlibat, misal katalah berkenaan dengan dadah. Ataupun AKPK, sesuai atau tidak AKPK ini sebagai satu jabatan kaunseling atau tak perlu. Cukup dengan pergi bank je. Bank akan bagi tahu apa yang sepatutnya seseorang itu perlu lakukan untuk urus keuangan dia. Okey, ataupun apakah kelebihan dan kelemahan dasar tersebut. Boleh jadi banyak sangat orang pergi minta nasihat AKPK tadi tu, kadar bankrupt kurang. Mungkin. Okay, ataupun sebenarnya AKPK itu tidak berjaya bila mana kadar bankrupt itu semakin tinggi. Banyak sangat orang tak berjaya urus keuangannya dengan baik, terutamanya golongan muda. Apakah akibat daripada penilaian dasar itu? Daripada penilaian dasar itu, maksudnya di sini adalah setelah dasar itu dinilai, apa yang sepatutnya dilakukan seterusnya. Okay, daripada setelah dinilai, misalnya kata dulu ada satu Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, SPAD, dekat belakang lori, dekat belakang kereta itu ada, belakang lori, belakang pengangkutan awam lah dia ada. Ada nombor, misal kata memandu berbahaya, sila hubungi nombor SPAD ini. SPAD tu misal kata dia adalah satu agensi, okay, agensi untuk tengok pengangkutan di darat, okay, pengangkutan awam di darat, okay, bas macam-macam ada. So tugas dia ni setelah dinilai
bertindih dengan JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan. So, SPAT ini akhirnya dibubarkan. Okey, dibubarkan kerana apa? Tugasnya yang sama tadi, yang bertindih dengan Jabatan Pengangkutan Jalan. Itulah kesan akibat bila mana penilaian dasar itu dilakukan. Mungkin dimansuh, mungkin diulang semula atau mungkin perlu tambah baik. Kemudian terdapat desakan mengubah atau memasukkan dasar. Ada ketika dalam penilaian dasar juga mengambil kira apa? Mengambil kira suara ramai, boleh jadi suara individu, suara persatuan tertentu, persatuan pengguna kata. Tak boleh dah suntik hari tu kes apa? Cocok untuk liposuction, untuk buang lemak di lengan sehingga menyebabkan kematian. Mungkin ada persatuan-persatuan pengguna minta untuk Kementerian Kesihatan tengok balik sesuai atau tidak liposuction dilaksanakan. Selamat ke tak liposuction ni? Sedut lemak. Tadi malas senam tadi tak sedut lemak je. Kan? Selamat ke tidak liposuction? Ke kena pergi tempat yang ditauliahkan? Juga. Mungkin dia pergi tempat yang tak tauliah lah. So daripada situ persatuan pengguna tu mungkin ada desakan tadi. Mungkin dia kata apa, tengok balik nak beri lesen ke ataupun liposuction tu sendiri tidak selamat. Justru ada ketika minta sama ada dimansuhkan atau apa, ada tambah baik sesuatu dasar itulah. Adakah masalah baru terhasil daripada bila mana dasar itu dilaksanakan? Mungkin terjadinya masalah baru. Okey, so jelas ke ni? Bila mana perlunya penilaian sesuatu dasar. Akhir sekali, walaupun ini tak termasuk di dalam pembuatan dasar, tapi ada ketikanya dasar itu akan diulang semula. Okey, ulang balik dasar kerana dasar itu difikirkan masih lagi relevan dan dan nak buat dia tu perlukan satu dana baru, satu orang yang bijak pandai. Tak ada benda-benda itu. Justru dasar itu hanya akan diulang semula. Okay? Dan masa sama untuk memastikan objektifnya tercapai. Ini macam teori incrementalisme lah hari itu. Satu dasar itu hanya ditambah baik supaya ia boleh terus menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Itu proses pengulangan dasar. Boleh ni? Ada soalan? Ataupun contoh dalam desakan untuk mengubah memasukkan dasar ini berkenaan dengan Internal Security Act dulu diminta memang secara besar-besaran reformasi turun ke jalanan minta supaya ISA ini dimansuhkan. So akhirnya ISA ini dimansuhkan kerana apa? Dikatakan tidak tidak menafikan hak asasi manusia. Seseorang ditahan tanpa bicara selama 2 tahun. Lebih daripada 2 tahun. Dalam perlembagaan kata apa? Seseorang yang ditahan mestilah seberapa segera dibawa ke mana? Ke mahkamah. Dalam tempoh 24 jam tu, masuk je 25 jam, kena bawa pergi mahkamah. Kalau perlu dia ditahan. Itu pun paling lama boleh tahan seseorang itu melalui tahanan reman adalah 14 hari. Okay. Tak boleh kurang daripada tak boleh lebih daripada 14 hari. Kalau lebih pada 14 hari itu adalah tidak berperlembagaan lah. Telah melanggar perlembagaan persekutuan macam gitu. Okey. Jelas ke itu antaranya lah dan diganti dengan satu akta barulah iaitu Akta Keselamatan Langkah-Langkah Khas SUSMA. Sebab tu dekat Malaysia ni ada orang persoalkan hak asasi manusia itu seolah-olah tiada. Bukan tak ada, tapi kalau awak tengok hari tu kita belajar perlembagaan pun hak asasi itu ada. Bebas bercakap, berhimpun, berpersatuan, beragama, apa lagi, diri itu bebas. Tetapi ada halangan-halangan tertentu. Kerana apa? Kebebasan itu kalau diberikan 100% pastinya akan menimbulkan kekacauan. Kan, mengganggu gugat keharmonian. Kerana apa? Kalau awak tengok senanglah US kan memperjuangkan negara yang sangat menitik beratkan hak asasi
sehingga pakai topeng, top muka, COVID-19 tak nak pakai. Walhal memang terbukti pakai topeng, jarak sosial, itu boleh putuskan rantaian COVID itulah. Okay, tapi tak nak. Kerana apa? Kerana hak asasi itu sangat dipegang. Seorang itu berhak buat apa saja. Dia tak nak pakai apa-apa pun boleh. Okay, apatah lagi tak nak pakai topeng. Itulah dia. Pastinya di Malaysia hak asasi itu ada, seseorang manusia itu ada, tapi ada limit dia. Untuk pastikan negara ini sentiasa boleh mencapai keharmonian, keselamatan negara tidak terganggu. Okey, itulah dia antaranya. Jelas? Masyarakat semua, adik-adik, para doktor sekalian, boleh? Ada soalan setakat ini? Ada Miss, soalan? untuk penilaian dasar tu kan, dia ada tempoh masa untuk macam nak kira untuk dibolehkan untuk penilaian dasar tu. Oh, okey. Biasanya penilaian dasar ni diikut kepada sesuatu dasar tu. Ada dasar tu dia dirangkakan sehingga 10 tahun. Contohnya rancangan Malaysia ke macam sekarang ni lah, rancangan Malaysia ke berapa sekarang ni? 11. 11. Justru biasanya dalam tempoh setengah daripada tempoh itu 2 tahun, nak masuk 3 tahun, biasanya akan ada penilaian rancangan Malaysia itu sesuai ataupun tidak, mencapai ataupun tidak. Biasanya dia ada dalam tempoh separuh daripada tempoh masa dasar itu diberikan. Contoh ada yang 5 tahun, ada yang setahun. So biasanya dia dah separuh penggal tu dia akan keluar satu laporan. Laporan apa? Laporan dasar ini. Apa yang dicapai, apa yang dia tak capai. Tapi bergantung kepada berapa lama dasar itu hendak dijalankan. Ada dasar setahun, ada dasar 5 tahun, ada dasar 10 tahun. Macam gitu. Tapi biasanya yang lama-lama ni, yang 10 tahun, yang 5 tahun ni dia akan keluar laporan. Laporan sepenggal, laporan 2 penggal, macam tu. Begitu. Tapi dia tak ada masa yang tertentu yang diletakkan. Macam tu. Okey. Boleh? Alright, Miss. Okey. Selain daripada itu, ada 15-27. Sebab 15-30 ada kuis. So, minta untuk bersedia. Tanya sementara belum kuis lagi ni. Ada? Okey. Sementara awak fikirkan soalan-soalan itu, kuis objektif dan juga SAQ sikit, 2 soalan je. Lain semua objektif 20 markah 30 minit. So maksudnya 3.30 dia keluar, pukul 4 tutuplah. Duration dia 30 minit, minta awak untuk jawab. Dia chapter 1, chapter 2, chapter 3, nyanyi sikit je. Satu soalan kot saya rasa. Kalau awak dengar dapatlah. Situ. Justru nota saya dah bagi kan? Awak sempat baca tak ni? Sempat baca? 15-28. Untuk kuis yang pertama ini, saya dengan ini mengisytiharkan kita boleh open book. Okay. So boleh rujuk nota chapter 1, chapter 2 yang saya dah masukkan di dalam tips ini. Okay, minta untuk jawab selama 30 minit. Justru pukul 4 minta untuk hantar. Okay. Minggu depan kita akan tengok awak punya, kita akan tengok jawapan dia apa. Okay, so maksudnya saya akan hentikan kelas sekejap lagi pukul 3.30. Awak ada masa untuk jawab 30 minit. So kita akan jumpa minggu depan dengan tugasan dengan jawapan awak ni lah. Boleh? Okay, jangan lupa hantar juga assignment kumpulan itu 10 hari bulan. Jangan lupa lagi satu, isi attendance. Okay, jelas? Kita boleh hentikan kelas di sini 3.29. Awak jawab. Boleh? Slide dekat Teams punya tu Ya. Okey. Ya. Dekat situlah. Okey. Boleh kelas?
Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck jawab quiz. Open book. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Awak dengar ke tak ni ke semua orang dah lalu? Terima kasih, Miss. Dengar. Terima Ustaz kasih. Doktor. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Bye. Okay, Miss. Bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Take care. Bye.